Itu dia antara perkongsian kami berkenaan dengan punca-punca berlakunya banjir. Baik, dan seterusnya kita nak ke IPK Pahang bersama dengan rakan tugas iaitu Ismail Adnan berkenaan dengan ketenteraman awam pasca PRU 15. Silakan Adnan, laporan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penyampai di Angkasa Puri. Bukan saja kita masih lagi menantikan istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan juga mengangkat sumpah jawatan bagi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, tetapi juga dalam tempoh berkempen pilihan raya kecil Dun Tioman dan juga pasca PRU ke-15, kita akan memberikan spesifikasi dan juga definisi yang lebih tepat untuk kita bercakap tentang ketenteraman dan juga keselamatan awam di negeri Pahang khususnya. Pagi ini saya amat bersahati, terima kasih diucapkan kepada pihak PDRM Pahang untuk kita membawakan lebih lanjut, dan saya amat bersahati juga untuk bersama dengan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Ramli bin Muhammad Yusof, Ketua Polis Pahang. Apa khabar Datuk Seri? Selamat pagi, terima kasih bersama kami pagi ini. Alhamdulillah kita bersua kembali. Datuk Seri, untuk kita bercakap lebih lanjut tempoh kempen bagi pilihan raya kecil Dun Tioman dan juga penugasan SJR yang dilakukan selepas apa yang telah pun dinyatakan oleh yang dihormati Tan Sri Akrid Sani, Ketua Polis Negara berkenaan SJR dan sebagainya. Jadi di negeri Pahang secara spesifiknya bagaimana pasca PRU untuk tujuan bagi SJR dan juga untuk PRK Dun Tioman nanti? Terima kasih Tuan Ismail dan juga pihak RTM yang sudi datang ke IPK kontingen Pahang pada pagi ini untuk menemu ramah saya bagi pihak warga polis PDRM Pahang. Kita mulakan dengan vital statistics dulu, Tuan Ismail. Sepanjang tempoh kempen daripada 5 November dahulu sehinggalah 18 November, kita telah menerima 3,288 permit untuk mengadakan ceramah-ceramah, kempen dan sebagainya. Di mana daripada 3,288 itu 2,621 telah digunakan oleh ahli-ahli politik ini untuk mengadakan ceramah-ceramah mereka. Dan lebih kurang 667 tidak digunakan. Ini menunjukkan bahawa semua permohonan itu telah diluluskan. Jadi tidak ada isu mengenai permit tidak diluluskan dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan baik. Dan sepanjang tempoh tersebut kita juga terima 422 laporan polis yang berkaitan dengan akta kesalahan pilihan raya ini dan di mana 28 sahaja kertas siasatan yang telah dibuka, menunjukkan ianya sangat minimal lah. Dan kesalahan-kesalahan tersebut kesalahan-kesalahan biasa sahaja, dan ia melibatkan 9 tangkapan sehingga kini lah. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan satu lagi di mana 14 parlimen telah pun kita tahu keputusannya, dan 41 Dewan Undangan Negeri juga telah tahu. Satu sahaja lagi di Tioman iaitu N42 yang akan mengundi sebanyak lebih kurang 28,200 orang yang akan keluar. Baik. Seketika Datuk Seri, walaupun kita bercakap di peringkat negeri Pahang ini, tapi di peringkat persekutuan, semalam kita telah pun menyaksikan istiadat penggunaan surat cara dan juga mengangkat sumpah jawatan bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 hari ini. Dan juga pada pukul 10 ini adalah saat yang penting juga kerana clock in bagi seorang Perdana Menteri ke-10 mungkin boleh dikongsikan bersama dengan anda pada paparan pada ketika ini untuk kita membawakan gambarannya bagaimanakah kita menanti-nantikan Perdana Menteri yang secara rasminya telah pun diperkenankan oleh Kebahdulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10 dan hari ini memulakan tugasnya sebagai Perdana Menteri ke-10. Persoalan selepas ini bagaimana kita menantikan pula pembentukan Kabinet Berjawatan bagi Timbalan Perdana Menteri, Jemaah-Jemaah Menteri dan juga mungkin kerajaan perpaduan yang dihasratkan dan juga dizahirkan oleh Kebahdulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah pada istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan juga mengangkat sumpah jawatan semalam di Istana Negara. Sudah pastinya ini menzahirkan ketersediaan masyarakat untuk kita menantikan perubahan-perubahan yang akan dibawa oleh kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi perkara dan juga pemerhatian serta tumpuan yang kita berikan pada ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memulakan tugasnya pada hari ini disambut
oleh kaki tangan kerajaan dan juga kenderaan rasmi yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau tadi sudah pun tiba untuk memulakan tugasnya dan juga disambut dengan tetamu-tetamu kenamaan. Yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara juga turut bersama dan juga akan menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini tumpuan yang kita boleh berikan pada ketika ini di Putrajaya sekarang untuk kita menantikan ketibaan kenderaan rasmi yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenderaan pengiring dari pihak polis Diraja Malaysia sudah pun tiba untuk kita memberikan penumpuan pada ketika ini. Inilah saatnya yang cukup penting kerana buat pertama kalinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba di Putrajaya di pejabat Perdana Menteri untuk memulakan tugas. Cukup menarik kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenakan persalinan baju Melayu berwarna kelabu. Alhamdulillah, hari Jumaat yang penuh barakah memberikan ruang untuk kita melihat suatu lagi detik yang cukup bersejarah bagi negara dan juga suatu detik yang cukup bermakna bagi negara. Bagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, penantian secara peribadinya lebih 2 dekad menantikan saat-saat ini. Perjuangan politik beliau bukan sahaja sebagai ketua pembangkang tetapi menerajui parti yang senantiasa relevan dalam kancah politik dan juga pancawarna politik. Ini memberikan gambaran bahawasanya sistem demokrasi negara sudah mula menjadi semakin subur dan juga menjadi semakin baik, ditambah pula dengan undi 18 dan juga undi secara automatik. Itu rangkuman dan juga ringkasan yang boleh kita bawakan bersama dengan anda. InsyaAllah sidang media yang akan dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijangka pada pukul 10.30 pagi dari semasa ke semasa. Sahabat-sahabat saya Ridwan dan juga Raja Sofia akan membawakan bersama dengan anda. Terima kasih kerana memberikan penumpuan dan juga kita memberikan sedikit ulasan pada hari ini untuk detik-detik yang cukup bermakna dan juga cukup bersejarah, bukan saja secara peribadi bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetapi juga kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Untuk momen clock in, amalan kebiasaan bagi penjawat awam ya Datuk Seri dan juga penonton-penonton sekalian, ialah perkara pertama yang akan dilakukan apabila kita memberikan penumpuan kepada penugasan rasmi yang bermula oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah dia kad identiti yang memaparkan gambar dan juga nama penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan tugasnya. Sekitar lebih 10 waktu yang dirakam 9:59 pagi. Alhamdulillah pada ketika ini doa dibacakan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara untuk menyempurnakan atur cara mengucapkan tahniah dan juga selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah Datuk Seri, tahniah rakyat Malaysia, tahniah kepada kita semua dalam kita menyemarakkan demokrasi dan juga kita menerima Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru. Kita meladeni momen ini buat seketika dan juga kita memberikan tumpuan kerana seluruh rakyat Malaysia sedang menantikan dan juga sedang menyaksikan saat-saat yang cukup bermakna ini. Secara asasnya, secara konsepnya, 5 tahun dalam tempoh pemegang jawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi sesuatu tempoh berjawatan dan juga bagi sesuatu tempoh selepas pilihan raya umum ke-15 dan akan diteruskan dengan pilihan raya umum ke-16. Itu jeda masa selama 5 tahun. Terima kasih paparan dan juga perkongsian rakan-rakan kita di Putrajaya untuk membawakan perkongsiannya. Kita berbalik pula kepada situasinya di Pahang pada ketika ini. Yang dihormati Datuk Seri, tadi seketika kita bercerita tentang penugasan SJR
SJR bukan sahaja sewaktu tempoh berkempen tempoh hari dan juga sewaktu hari pengundian, tetapi kini kita beralih kepada pasca PRU pula, arahan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Akil Sani ataupun Yang Dihormati Tan Sri Akil Sani, Ketua Polis Negara. Bagaimana penugasan SJR di lokasi-lokasi hotspot ataupun lokasi-lokasi tumpuan di Pahang dalam tempoh bukan sahaja berkempen, tetapi tempoh kita menangani isu-isu keselamatan dan persediaan kepada ancaman keselamatan, Datuk Seri. Terima kasih Tuan Ismail. Pertama sekali saya juga ingin turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu keadaannya kalau keseluruhan penugasan polis yang telah dibuat sepanjang tempoh mengundi, hari mengundi pada 19 hari bulan lalu melibatkan lebih kurang 6,615 keanggotaan kita. Dan berkenaan dengan arahan untuk menjalankan sekatan jalan raya itu, ini adalah konsisten sebenarnya dengan memang konsep kita untuk mencegah jenayah. Cuma dalam keadaan kesiapsiagaan sewaktu itu, episod yang sebelum ini yang agak stalemate dan sebagainya tidak menemui sehinggalah ke semalam apabila keputusan telah dibuat. Jadi kita sentiasa dalam keadaan siap siaga. Dengan itu di Pahang ini kita dirikan 22 sekatan jalan raya dengan keanggotaan lebih kurang 340 orang sepanjang 24 jam lah pada satu masa. Dan Alhamdulillah memang tidak ada insiden-insiden yang menarik perhatian atau cubaan-cubaan yang untuk mengganggu-gugat keselamatan dan sebagainya. Alhamdulillah, dan memang begitulah. Mungkin fitrah rakyat Pahang ni memang sukakan kedamaian dan sebagainya. Dan perkara yang sama juga saya rasa di seluruh negara, kalau daripada rakan-rakan saya ketua-ketua polis di negeri-negeri lain pun tidak ada kekacauan dan sebagainya. Of course adalah benda-benda yang kecil-kecil tapi semuanya dapat ditangani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu untuk tujuan kita melihat bagi Sukatan Jalan Raya. Mobilisasi anggota untuk tujuan PRK Don Rompin pula? Ya, di Don Rompin ini kita ada lebih kurang 300 juga, 200 lebih keanggotaan yang akan ditugaskan di sana. Dan mereka telah pun bersiap siaga. Saya telah mengadakan perjumpaan dengan Ketua Polis Daerah Rompin, dan kita di Rompin ni agak unik sedikit, mana di Tioman N42 itu, yang mana ada beberapa saluran yang akan di pulau di pulau itu sendiri, di mana 5 pusat mengundi akan berada di Pulau Tioman, daripada 17 pusat mengundi kesemuanya. 12 di darat inilah. Kesemua ada 52 saluran yang akan itu nanti melibatkan 28,200 orang pengundi, dan petugas kita untuk setakat ini 262 orang. Dan penugasan ini adalah mencukupi untuk menjaga ketenteraman awam pada hari mengundi nanti, iaitu pada 7 hari bulan Disember itu. Kita sedia maklum bagi kerajaan negeri Pahang yang masih belum dibentuk melalui mungkin penggabungan blok dan sebagainya, perkara-perkara berkenaan bagi menantikan pengumuman Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang baru dan juga pembentukan sebuah kerajaan negeri, sudah pasti persediaan untuk sebarang bentuk kekacauan awam, kekacauan di tempat-tempat lokasi yang ramai masyarakatnya ataupun isu-isu yang mengganggu gugat ketenteraman awam akan dibantras bermula daripada awal. Jadi bagaimana penugasan bukan saja anggota di SJR tetapi setiap anggota yang terkait rapat dan juga anggota di bawah PDRM. Ya, penugasan terutamanya di kawasan-kawasan sasaran penting kita, Wisma Negeri dan sebagainya. InsyaAllah sehingga kini tidak ada apa-apa insiden yang dilaporkan daripada risikan kita dan sebagainya. Dan kita lihat pekerja-pekerja, penjawat-penjawat awam yang bertugas di Wisma Seri Pahang dan juga di kawasan-kawasan sasaran penting yang lain boleh menjalankan tugas seperti biasa, tidak ada gangguan daripada mana-mana pihak. Saya rasa kebanyakannya, terutamanya di Bandar Kuantan ini, semuanya faham bahawa kita serahkan kepada ahli-ahli politik untuk menyelesaikan masalah itu, dan mereka tidak menimbulkan masalah mereka sendirilah daripada membuat kekacauan awam dan sebagainya. Setakat ini memang tidak ada. Walau bagaimanapun persediaan itu memanglah sentiasa ada, dan apabila diperlukan memang kita sentiasa bersiap siaga. Di sini di Kuantan sahaja umpamanya dengan kekuatan kita di IPD Kuantan, di daerah Kuantan, di IPK, dan juga kita mungkin akan dibantu oleh PGA kita yang di Galing itu. Jadi daripada segi masalah untuk mengatakan bahawa
kita akan ada dalam satu keadaan yang sukar nanti. InsyaAllah kita boleh atasi itu. Kerana kesiapsiagaan itu sentiasa ada. Yang dihormati Datuk Seri, secara kesimpulannya kita banyak bercerita tentang polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi bukan saja polis itu dianggap sebagai sebuah institusi penguatkuasaan undang-undang, tetapi juga untuk membantu melunaskan dan juga memudahkan urusan awam. Jadi bagaimana di pihak PDRM Pahang melihat isu ini perlu untuk diselenggara dengan baik, hubungan yang baik antara PDRM dan juga masyarakat. Alhamdulillah setakat ini kita memang menerima hubungan baik dengan masyarakat. Kita tidak mempunyai, masyarakat sentiasa terbuka untuk datang untuk buat apa-apa saja pengaduan. Kita juga mempunyai pelbagai media sebenarnya untuk masyarakat mengutarakan apa-apa masalah berkaitan dengan kehidupan mereka, terutamanya yang melibatkan jenayah, pencegahan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita juga membuat outreach programs daripada ceramah-ceramah, sesi ceramah dan juga di sosial media kita umpamanya, dan kita sentiasa menggalakkan orang ramai untuk keluar. Cuma kebimbangan kita dalam konteks akhir-akhir ini adalah berkenaan dengan jenayah komersial. Ini sentiasa kita kena ingatkan orang. Banyak yang berlaku kes-kes scam, penipuan dan sebagainya yang melibatkan warga kita, yang melibatkan kerugian yang tinggi. Baik. Terima kasih yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Ramli bin Muhammad Yusof. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersua lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak PDRM Pahang kerana memberikan ruang untuk kita menjelaskan berkenaan tentang situasi tempoh PRK bagi Don Tioman dan juga isu ketenteraman dan juga keselamatan awam. Terima kasih sekali lagi yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Ramli bin Muhammad Yusof, Ketua Polis Pahang bersama dengan kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada pihak PDRM, khususnya PDRM Pahang, memberikan ruang untuk kita menggambarkan isu-isu yang penting ini. InsyaAllah kita akan bawakan dari semasa ke semasa berkenaan tentang pengumuman bagi istiadat penggunaan surat cara, pelantikan dan juga mengangkat sumpah jawatan bagi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan juga pembentukan bagi Kerajaan Negeri Pahang dan juga Dewan Negeri Pahang. Dan itu kita kembali kepada sahabat penyampai di Akasapuri, Raja Sofi. Silakan. Ya, terima kasih diucapkan kepada rakan tugas saya Ismail Adnan atas perincian tersebut daripada IPK Pahang, dan banyak yang boleh kita ambil, iaitu tak lama lagi pada 3 Disember yang akan berlangsungnya undi awal di Pahang, dan juga pada 7 Disember akan berlakunya tarikh pengundian. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada